Assalamualaikum semua, welcome back to Kero Series. Hari ni Kero nak cerita satu kisah sepasang kembar yang dah ramai sebenarnya YouTuber dekat luar negara yang cover pasal topik ni. Tapi Kero tetap nak share juga dengan korang semua sebab kisah diorang ni agak menarik dan rugi rasanya kalau Kero tak share dekat korang guys. Tanpa buang masa, jom kita start the video guys. Biasa kalau kita keluar, kita akan terdedah dengan pancaran matahari, sinar UV dan juga pencemaran. So bila kulit kita terdedah dengan benda-benda macam gini, benda tu akan membuatkan kulit kita cepat kusam, cepat berkerut dan juga boleh tumbuh bintik-bintik hitam dekat muka kita guys. So untuk jaga muka kita supaya ada protection, korang boleh guna niacinamide 5% beta glucan 752 extract dan juga skin smoothing retinol serum. Dua-dua ni adalah serum and banyak khasiat yang ada pada serum ni guys. Untuk niacinamide 5% beta glucan 752 extract boleh digunakan untuk semua jenis kulit sesuai untuk orang yang berumur 13 tahun dan ke atas. Kebaikan jika korang guna serum ni adalah serum ni akan memperbaiki skin barrier, boleh mencerahkan kulit dan juga melindungi kulit daripada radikal bebas. Ingredient yang ada dalam serum ni adalah niacinamide 5%, beta glucan 752 extract, Tego Cosmos C100 dan juga Allantoin. Untuk skin smoothing retinol serum sesuai untuk semua jenis kulit, sesuai untuk orang yang berumur 20 tahun ke atas, dan kebaikan dia adalah serum ni akan memperbaiki tekstur kulit, mengurangkan kerutan dan mencegah tanda-tanda penuaan pada kulit dan merawat kulit berjerawat guys. Ingredient yang ada pada serum ni adalah encapsulated retinol, pomegranate extract, hexapeptide egg, Allantoin dan juga vitamin C. Cara nak guna dia senang je. Titiskan 2-3 kali dekat tapak tangan, lepas tu tepekkan dekat muka korang sampai rata satu muka. Tunggu 1 hingga 3 minit untuk meresap dalam kulit and then siap. Kalau korang nak dapatkan serum ni, korang boleh tekan link yang ada dekat bawah guys. So topik hari ini adalah berkenaan dengan June Alison Gibbons dan Jennifer Lauren Gibbons, pasangan kembar seiras sejantina yang lahir pada 11 April 1963 di Military Hospital di Aden, Yaman. Bila dah cakap Military Hospital, mesti kita dah boleh agak dah. Salah seorang daripada mak bapak diorang ni mesti salah seorang ni berkhidmat dalam bidang ketenteraan. So dalam cerita ni, bapak diorang iaitu Aubrey Gibbons merupakan seorang teknisian tentera yang bekerja dalam Department Tentera Udara Diraja United Kingdom. Mak diorang pula merupakan seorang suri rumah tangga bernama Gloria. Aubrey dengan Gloria ni asalnya orang Barbados tau, yang di mana orang Barbados ni berasal daripada Kepulauan Caribbean. So bila cakap pasal tentera, kebiasaannya orang-orang yang berkhidmat dalam bidang ketenteraan ni diorang susah nak duduk dekat satu camp tu secara tetap. Memang susah, ada memang ada, tapi kebanyakannya diorang akan diperintahkan untuk berpindah ke camp yang lain setiap 2 ataupun 3 tahun. Salah satu faktor dia adalah untuk mengelakkan daripada gejala rasuah. Tapi akhirnya keluarga Gibbons ni diorang dapat settle down, dapat kelulusan untuk menetap secara kekal di Haverfordwest di Wales. Selain daripada anak kembar, Aubrey dengan Gloria ni diorang ada 3 orang anak lagi guys. So total ada 5 orang anak lah. Anak yang pertama bernama Greta, lahir pada 1957. Anak kedua diorang pula bernama David, lahir pada 1959, dan David ni merupakan satu-satunya anak lelaki untuk Aubrey dan Gloria. Dan anak yang kelima bernama Rosie, lahir pada 1967 guys. 3 orang anak daripada keluarga Gibbons ni memang tak ada masalah apa-apa tau guys. Kiranya diorang ni manusia yang normal lah. June dengan Jennifer je ada problem sikit. Problem apa tu? Si kembar diorang ni, masa diorang kecil-kecil lagi, diorang ni ada masalah speech delay tau. Speech delay tu macam mana? Diorang ni lambat bercakap. Bukan setakat lambat bercakap, pasangan kembar ni jarang bagi respon dengan pertanyaan mak bapak diorang tau. Kalau respon pun yang keluar daripada mulut diorang ni adalah bunyi-bunyi yang pelik-pelik tau. Contohnya bunyi burung. Bila mak dia tanya nak makan tak? Kau nak makan tak? Macam gitu. Bunyi burung. Sebenarnya diorang ni bukannya tak boleh cakap, diorang ni boleh je bercakap, tapi percakapan diorang tu sepatah haram pun mak diorang tak boleh nak faham langsung bahasa yang keluar daripada mulut diorang tu guys. Pada mulanya mak bapak June dengan Jen ni diorang fikir apa yang berlaku dekat anak diorang ni maybe just a normal thing Yalah sebab perkembangan yang berlaku dekat budak-budak ni tak sama tau. Ada budak yang pandai bercakap dulu, ada budak yang pandai berlari dulu, ada budak yang pandai berenang dulu. Perkembangan tu lain-lain ikut budak tu lah. Itu apa yang Aubrey dengan Gloria tu fikirlah pasal anak diorang tu. Jadi Aubrey dengan Gloria pun dia macam buat keputusan, diorang biarkanlah dulu apa yang jadi dekat anak tu. Just macam let's see je apa yang akan berlaku dekat anak tu. Macam biarkan je. Mungkin sampai satu masa nanti diorang akan pandai bercakap sendiri. Biar punya biar, sampailah June dengan Jen ni dah mula bersekolah dekat tadika guys. Dekat tadika, June dengan Jen ni adalah satu-satunya pelajar yang berkulit hitam guys. Bukan dekat sekolah je, dalam kawasan kejiranan dan juga kawan-kawan diorang pun sama juga. Diorang ni the only black color people. Si June dengan Jen ni pula bila bercakap, diorang bukannya bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Kalau dekat sana tu bahasa utama diorang adalah bahasa Inggeris. Macam yang kita cakapkan tadi, diorang ni bercakap guna bahasa diorang je guys. Tak ada seorang pun yang boleh faham bahasa yang dikeluarkan
disebabkan oleh Jun dengan Jen ni guys. So disebabkan Jun dengan Jen punya communication tak ada seorang pun yang boleh faham. Jadi bila dekat sekolah tu diorang berdua ni kena palau dengan kawan-kawan guys. Bukan nak cakap kena palau je, siap kena ejek, siap kena bully, siap kena tarik rambut, siap kena tolak. Memang banyak guys. Memang teruk jugalah diorang ni kena bully dekat tadika tu sampai kena tindas dengan teruk macam tu sekali guys. Bila dah kena teruk macam itu, benda ni mendapat perhatian daripada cikgu diorang tahu. So apa yang cikgu diorang buat ni adalah satu benda yang bagus lah, yang di mana cikgu-cikgu diorang ni akan bagi diorang balik awal 10 minit daripada budak-budak yang lain. So maknanya bila diorang balik awal, diorang tak terserempak dengan kawan-kawan yang lain. Bila tak terserempak dengan budak-budak yang lain, maka diorang pun tak adalah kena bully dengan kawan-kawan diorang yang macam perkara ni bawa sampai diorang masuk ke sekolah rendah guys. Sekolah rendah pun jadi benda yang sama juga, kena bully, kena ejek. Bila dah jadi macam ini, Jun dengan Jen ni diorang mengalami depression yang teramat sangat dan membuatkan diorang ni menjauhkan diri daripada masyarakat sekeliling guys. Kau bayangkan je lah, kita semua masa kecil happy-happy je main dengan kawan-kawan, tapi diorang ni baru kecil lagi dah mengalami depression bagai guys. Jadi Kero rasa disebabkan perkara ni lah diorang saling bergantung antara satu sama lain tau. Dah diorang je faham bahasa masing-masing kan, dan disebabkan benda ni juga diorang tak boleh berpisah langsung guys. Dekat mana ada Jun mesti ada Jenny, dekat mana ada Jenny mesti kena ada Jun. Tapi bila dengan orang lain, diorang memang akan menjauhkan diri and memang tak akan langsung bercakap dengan orang. Diorang ni bukan tak campur dengan orang luar je, dekat rumah pun sama mat. Diorang ni tak ada interaction langsung dengan mak bapak diorang langsung tak ada tau. Kau bayangkanlah situation yang di mana dekat dalam rumah tu kau tak borak dengan mak bapak kau tak borak langsung. Awkward gila tu. Bila bercakap pun diorang memang tak bercakap dalam bahasa Inggeris tau. So mak bapak diorang ni macam mana diorang nak faham kan? Memang tak faham langsung apa yang diorang cakap tu. Itu pasal Kero cakap diorang bergantung antara satu sama lain. Sebab kau sendiri nampak dengan mak bapak diorang pun diorang tak boleh nak borak, apa lagi dengan orang luar. Kalau korang nak tahu, bahasa yang diorang pakai ni hanya seorang je yang faham, iaitu Rosie, adik dia yang bongsu tu guys. Salah satu faktor kenapa Rosie boleh faham, Rosie ni dia satu bilik dengan diorang tahu. So apa-apa kalau nak borak, boleh borak dengan Rosie lah. And mesti korang macam terfikir kan, takkanlah Jun dengan Jenny ni tak ada nak minta apa-apa dekat bapak diorang kan? Diorang kan kecil lagi, bukannya dah boleh buat semua benda. Kalau kau nak tahu, diorang memang tak berinteraksi langsung dengan mak bapak diorang. Tapi kalau diorang nak something, diorang akan tulis surat mat. Diorang akan tulis surat. Nak apa-apa diorang akan tulis surat. Kau faham Jangan tak percaya pula. Ini bukan cubaan, ini betul-betul. Selain daripada bahasa diorang yang pelik dan diorang punya sikap tak nak bercakap langsung dengan orang tu, Jun dengan Jen ni perbuatan diorang ni selalu sama tau guys. Macam cermin mat. Bila dekat cermin kau tengok, kau tengah sikat rambut, dekat cermin pun akan buat benda yang sama. Macam gitulah diorang ni. Kalau Jun jalan kaki kiri, Jen pun akan jalan kaki kiri juga. Macam gitu guys. Bila dekat sekolah, kalau cikgu suruh baca kat depan, diorang akan buat dang je. Jun, Jen, please come in front, please read this book. Diorang just buat dono je lah. Diorang takkan bercakap langsung dengan orang luar tau. So from that, diorang ni digelarkan sebagai The Silent Twin. So pada tahun 1974, ketika diorang ni berusia 11 tahun, waktu tu dekat sekolah diorang ni ada pemeriksaan kesihatan tau. Alah, macam kita kat sekolah ada cek gigi, ada bagi injection untuk kancing gigi, injection rubella lah, apalah kan, macam-macam kan. Masa tu diorang ni nak kena buat injection tuberculosis. Jadi ada seorang pegawai kesihatan yang bernama John Reese. John ni perasan masa Jun dengan Jen kena inject tu, diorang tak ada apa-apa reaction langsung. Tak ada perasaan takut, tak ada perasaan sakit, tak ada reaction. Macam patung mat. Bila John tanya dekat Jun and Jen ni, diorang macam biasalah, buat dang je. So John buat keputusan untuk jumpa dengan pengetua sekolah. Bila John bagi tahu dekat pengetua sekolah yang di mana Jun dengan Jen ni kena jumpa dengan kaunseling, pengetua cakap tak payahlah, tak payah jumpa kaunseling, tak ada benda tu biasa je. Diorang memang macam gitu. Tapi John tak mengalah guys. Dia sampai pergi ke rumah Aubrey dengan Gloria untuk nasihatkan pasal anak diorang tu. So John pergi ke rumah Aubrey and then John cakap dengan Aubrey, John suruh Aubrey untuk bawa anak dia pergi jumpa dengan pakar psikiatris dekat luar. Tapi Aubrey bagi tahu dekat John, aku dah bawa budak-budak ni pergi ke merata tempat untuk merawat penyakit diorang yang tak nak bercakap ni. Dah merata tempat John, tapi memang tak berhasil John. Ketika umur pasangan kembar ni mencecah 14 tahun atas recommendation daripada beberapa orang pakar, Aubrey dengan Gloria buat keputusan untuk menghantar anak kembar diorang ni pergi bersekolah di Eastgate Special Education, sebuah sekolah yang memang khas untuk remaja yang ada masalah perkembangan daripada segi pembelajaran ataupun masalah kurang daripada segi fizikal. Maka bila Jun dengan Jen dah masuk dekat sekolah tu, diorang diletakkan di bawah jagaan seorang terapi percakapan yang bernama Andre Han. At first sama juga Jun dengan Jen ni senyap je, tak nak bercakap langsung. Tapi dah nama pun pakan, Anne punya bijak tu, dia pergi letak tape recording dekat atas meja Jun dengan Jen. Lepas tu Anne pun keluar daripada situ. Cara tu percaya mat, dapat record suara dorang berinteraction antara dorang tau, antara satu sama lain. Dan bila dikaji dengan lebih mendalam, rupa-rupa je dorang ni bercakap dalam bahasa Inggeris tapi slang Bajan Kriole. Tapi kenapa masih tak boleh nak faham kan? Mak bapak dorang pun cakap dalam slang Bajan Kriole, tapi kenapa mak bapak dorang pun tak faham? Sebabnya adalah speed percakapan Jun dengan
dengan Jen ni terlebih laju mat. Laju daripada speed orang macam kita ni bercakap tau. Selain tu, pasangan kembar ni juga ada masalah frikatif palatal. Apa benda pula ni frikatif palatal ni kan? Palatal bukan palatau tau. Okay, Carol explain sikit. Contoh dia macam orang biasa sebut huruf S macam mana? S kan? Tapi kalau orang yang menghidap penyakit frikatif palatal ni, diorang akan sebut huruf S tu macam ni guys. Dia tak S, dia So kalau sebut stop, bunyi dia jadi stop. Macam gitu. So padahal mak bapak dia sendiri pun payah nak jam bahasa yang anak dorang ni gunakan guys. Hasil daripada kajian Anne, dia mendapati Jennifer ni dia lebih dominan guys. Dominan macam mana tu? Based on situation antara Anne dengan pasangan kembar tu, time Anne cuba untuk berinteraksi dengan pasangan kembar tu, Anne boleh nampak yang June macam ada keinginan untuk bercakap dengan Anne. Tapi bila dia nak bercakap tu, Jennifer pergi tenung mata June tu lama-lama seolah-olah kau jangan cakap June. Siap kan kalau kau cakap. Dia macam gitu. So Anne nasihatkan kepada Aubrey and Gloria supaya June dengan Jenny dipisahkan untuk sementara waktu. Jangan bagi diorang berjumpa untuk beberapa ketika lah. Ingatkan, bila dipisahkan, June dengan Jen ni mungkin akan cuba untuk berinteraksi dengan orang sekeliling. Tapi sama je mat, diorang ni tak ada communicate langsung dengan orang sekeliling. Tak ada langsung, tak nak bercakap. And kalau korang nak tahu, jadi makin teruk pula guys. Jen sampai sakit teruk mat. Bukan sakit biasa tau, macam demam sesama tu semua tau. Bukan tu. Tapi Jennifer ni sampai ke sakit catatonia syndrome guys. Penyakit ni akan membuatkan badan pesakit akan jadi keras macam kayu. Bukan sehari dua mat, tapi berminggu-minggu mat. So as for June pula, sepanjang dipisahkan tu, dia asyik menangis. Dia tak nak makan langsung, dia tak nak mandi langsung guys. Sometimes tu dia pergi jerit dekat orang sekeliling dia guys. Bila dah teruk macam gini, tak boleh jadi ni guys. Diorang pun disatukan semula sebab takut benda yang lagi teruk akan berlaku dekat diorang. Sepanjang 2 tahun diorang duduk dekat Eastgate, diorang dah mula untuk bercakap sikit-sikit. Tapi tu pun dengan Anne je lah. Anne seorang je tahu perasaan diorang tu. Kalau time pembelajaran yang melibatkan penulisan je, June dengan Jen ni mesti akan macam bersemangat gila tau. Anne tahu pasal benda tu. So daripada situ, Anne tarik minat June dengan Jen ni dalam bidang penulisan. And dalam pada masa yang sama, dia boleh berkomunikasi dengan diorang. Selepas 2 tahun, diorang pun habis belajar and pulang ke rumah untuk bersama dengan keluarga diorang. Ingatkan bila balik rumah, diorang akan bercampur dengan orang. Tak babe, diorang pergi duduk dekat dalam bilik mat. Makan, minum, tidur, semua dekat dalam bilik je mat. Tak ada ni nak bercampur dengan orang luar. Kalau nak apa-apa tu macam biasa, pergi tulis surat dekat mak bapak diorang. Kalau sebelum ni, Carol ada cakap diorang akan bercakap dengan Rosie je kan. Tapi sejak Rosie dah duduk dekat bilik lain, June dengan Jen ni pun terus stop bercakap dengan adik dia tu guys. Semasa perayaan Christmas pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 1979, Aubrey dengan Gloria hadiahkan sebuah buku diary berwarna merah dekat June dengan Jen ni guys. June dapat satu and then Jen pun dapat satu. Dan dengan buku diary tu, diorang tulis segala macam apa semua dalam buku tu guys. Tulis luahan perasaan, apa yang dibuat dalam kehidupan seharian diorang. Bahkan diorang ni pun mula tulis cerita pendek, puisi dalam buku diary tu guys. Masa itulah diorang mula tanam minat yang mendalam dalam bidang penulisan ni guys. Jadi mereka ni pun mulalah menabung sebab mereka nak join kelas untuk penulisan. And then bila dah cukup duit tu, diorang pun masuk kelas tersebut. Lepas dah tamat kelas dan dah faham selok belok dunia penulisan ni macam mana, mereka pun mula karang cerita dan publish novel-novel untuk mereka jualkan guys. And genre novel yang dituliskan mereka ni adalah genre misteri pembunuhan dan juga misteri jenayah guys. So kita boleh nampak bijak juga sebenarnya diorang ni guys. Umur baru 18 tahun. June dengan Jen ni dah pandai mengarang cerita and banyak juga novel yang diorang dah produce. Antaranya Pepsi Cola Addict, The Pugilis, Taxi Driver's Son, Discomania dan banyak lagi guys. Ada juga short story diorang yang diadaptasi jadi drama pendek dekat pentas opera. Tapi sayang juga guys, novel-novel dan karya-karya yang diorang buat tu tak berapa mendapat sambutan daripada masyarakat dekat luar sana. Jadi untuk ekspreskan rasa kecewa diorang tu, diorang bertekad untuk keluar daripada bilik dan mengenal dunia luar semula guys. Bila dah kenal dengan dunia luar, diorang ni selalu tersempat dengan 2 orang adik-beradik lelaki yang berasal daripada Amerika. Yang budak-budak lelaki tu pula bad boys guys. Kenapa Carol cakap bad boys? Dari 2 ekor budak ni lah June dengan Jen ni banyak terpengaruh dan mula melibatkan diri dengan dadah, arak dan juga kegiatan seks. June dengan Jen ni memang dah cinta matilah dengan budak-budak lelaki tu sebabnya budak-budak tu pun layan mereka dengan baik kan. Sebelum ni kan diorang ni asyik kena tindas je, kena bully je kan. Tapi itulah diorang ni terlalu obses dengan budak-budak tu sampai kan June dengan Jen ni saling bersaing untuk dapatkan perhatian daripada budak-budak lelaki tu. Bersaing bukan saing biasa bersaing sampai bergaduh macam awet-awet bergaduh nak berebutkan seorang lelaki. Macam tu June dengan Jen ni. Tapi diorang ni terlebih ekstrim guys. Ada satu masa tu June ni pernah tenggelamkan kepala Jen dekat dalam air Jen pula pernah sampai tahap nak cuba bunuh June dengan cara mencekik leher June pakai wayar plug radio. Tak boleh kalau seorang tu ada dekat depan mata, memang habis mak bergaduh. Tapi persaingan diorang ni hanyalah sia-sia sahaja sebabnya pada satu hari tu budak lelaki tu crush diorang tu semua pergi balik semula ke Amerika. Jadi diorang pun broken. Bila dah broken, diorang ni cari cara untuk lepaskan rasa marah diorang. Macam mana? Diorang pergi buat jenayah kecil-kecil je macam vandalism, pergi mencuri. Bila dah rasa seronok tu, diorang buat jenayah yang lebih ekstrim pula. Pada 24 Oktober 1981, diorang ni pergi bakar
bakar bengkel traktor mat. Besar kebakaran dia tu mat. Owner bengkel tu kerugian sampai $200,000. Kalau dekat Malaysia ni $1 juta pada masa tu lah. Tapi kalau sekarang ni lagi besar mat. Hasil perbuatan diorang ni Jun pergi tulis dekat diary dia tu. So dalam diary tu Jun pergi ceritakan cara diorang buat jenayah tu macam mana. Diorang pergi curah petrol dekat bengkel tu, and lepas dah curah petrol tu diorang pergi bakar bengkel tu pula. And last part daripada penulisan tu Jun tulis itu adalah perbuatan yang paling indah yang dia pernah buat. Tapi masa tu diorang belum kantoi lagi dengan pihak polis lagi babe. Belum kantoi lagi. Selepas beberapa bulan lepas tu diorang plan nak bakar bangunan sebuah kolej pula. Tapi tak sempat sebab masa tu ada pengawal yang buat rondaan, and ternampak diorang ni macam suspicious mat dengan bawa petrol bagai kan. Jadi pengawal tu serahkan Jun dengan Jen ni dekat pihak polis. Bila pihak polis soal siasat, macam biasalah mat, diorang ni bukan nak bercakap pun. Jadi polis buat keputusan untuk pergi geledah rumah keluarga Gibbons. Tadi kan Kirot ada cakap Jun ada tulis dalam diary dia pasal yang dia pergi bakar bengkel traktor tu kan. Dia tulis dekat dalam buku diary dia tu kan. So dari situ polis dapat tahu yang itu adalah perbuatan diorang. Jadi diorang pun ditahan lah sebab masa tu pun diorang ni dah berumur 19 tahun. Jadi memang akan kena dakwa lah. Bila diadili, mereka ni memang dikenakan hukuman, tapi kes diorang ni dikira bawah akta kes penjenayah yang ada sakit mental sebab psikologi sahkan diorang ni ada gangguan mental. Jadi mereka dihantar ke Broadmoor Hospital untuk menjalani hukuman dan rawatan dekat sana. Untuk pengetahuan korang, pada masa tu Broadmoor Hospital yang terletak dekat Crown ni, United Kingdom ni adalah sebuah hospital sakit jiwa yang menempatkan banduan-banduan kes jenayah yang berprofil tinggi dekat sana guys. Macam pelaku pedofilia, progul bersiri dan macam-macam lagi. Bila dah penjenayah untuk kes yang teruk-teruk ada dekat sana, mestilah sistem keselamatan dekat sana pun jadi ketat kan. Memang ketat sangat-sangat. Jadi mereka ni pun rasa terbeban dan rasa sangat terseksa lah bila diorang duduk dekat sana tu. Kes Jun dengan Jen ni mendapat perhatian seorang jurnalis ataupun wartawan daripada The Sunday Times, iaitu Marjorie Wallace. Jun dengan Jen ni pun mulakan bercerita pasal kisah hidup diorang kepada Marjorie. Bila Marjorie ni dah tahu tentang kisah hidup pasangan kembar Gibbons ni, dia dapat rasakan yang mereka ni tak patut pun ditempatkan dekat Broadmoor ni. Sebab macam Kiro cakap tadi, Broadmoor Hospital ni kan untuk banduan-banduan dengan kes yang berat kan. Tapi Jun dengan Jen ni kan kesalahan diorang ni tak adalah berat sangat pun macam banduan-banduan yang lain tu. Jadi Marjorie ni berusaha sehabis baik untuk bantu Jun dengan Jen, yang di mana Marjorie pergi hantar permohonan untuk pindahkan Jun and Jen ke hospital yang kurang ketat sikit SOP-nya tu. Selepas hampir 12 tahun menjalani hukuman dekat Broadmoor Hospital, akhirnya pada bulan 3 tahun 1993 permohonan mereka telah diluluskan. Mereka akan dipindahkan ke Medium Security Hospital di Wales. Sebelum sampai tempoh pemindahan mereka ni, Marjorie Wallace ada berjumpa dengan Jun dengan Jen dekat Broadmoor tu. Marjorie nampaklah yang diorang ni happy sebab dapat pindah ke hospital lain kan. Tapi Marjorie terkejut bila Jen bagi tahu dekat dia macam gini guys, I'm dying. Marjorie tanyalah kenapa pula kan, kenapa pula kau nak mati. Jen pun ceritakanlah yang Jun dengan Jen ni ada buat perjanjian kalau nanti bila diorang dapat keluar daripada Broadmoor ni, salah seorang daripada mereka kena mati, untuk yang siapa yang akan hidup tu perlu menjalani kehidupan yang baru yang macam orang lain, orang normal yang lain guys. Dan Jen rela korbankan diri dia. Jen pun ada cakap yang dia dapat rasakan yang dia memang tak dapat nak hidup lama macam Jun. Tapi Marjorie tu macam tak ambil kisah langsung lah pasal sebab ingat Jen tu macam bergurau ke main-main ke kan. Tiba hari perpindahan Jun dengan Jen ni, mereka dipindahkan menaiki bas. Masa tu Jen ni dah nampak pucat sangat tau, macam tak sihat lah. Tapi diorang tetap teruskan perjalanan untuk ke Wales. Dalam perjalanan tu Jen ni baring dekat bahu Jun. Jen cakap dekat Jun, finally we are out from Broadmoor hell and soon we can be free. Akhirnya kita dapat keluar dari neraka Broadmoor ni dan tak lama lagi kita akan dapat kebebasan. Macam gitu Jen bagi tahu dekat Jun. Lepas je Jen cakap macam itu, Jen terus tertidur tapi dalam keadaan mata dia yang terbuka. Sampai je dekat Wales, perawat dekat sana tengok Jen ni macam lain macam je kan. Bila kejut tak sadarkan diri, jadi Jen ni pun dibawa ke bahagian kecemasan untuk dapatkan rawatan. Tapi takdir dah menentukan yang Jen tak dapat diselamatkan. Jen disahkan telah meninggal dunia pada 9 Mac 1993 ketika berumur 29 tahun guys. Sebulan je lagi nak masuk umur 30 tahun tu guys. Mesti ada yang tertanya-tanya apa punca Jennifer ni mati kan? Dibunuh diri ke untuk perjanjian dengan Jun tu? Bila buat postmortem tak ada jumpa pun kesan overdose ubat ke ataupun racun. Doktor sahkan yang Jennifer Loring Gibbons ni meninggal kerana myocarditis akut yang menyebabkan keradangan jantung secara tiba-tiba. Doktor agak pelik juga sebenarnya sebab kalau myocarditis ni dia jarang membawa kepada kematian tau, tapi boleh jadi sebab sakit Jen ni tak dapat detect dari awal dan tak ada rawatan yang dibuat. Jadi mungkin itu yang menjadi asbab kematian Jennifer. Selepas kematian Jennifer, Jun ada tulis satu puisi untuk adik kembar dia. Puisi ni menarik banyak perhatian media dan media-media pun mula berminat untuk cover kisah pasal Jun dengan Jennifer Gibbons ni. Puisi Jun tulis kepada Jen tu bunyi dia macam gini guys. We once were two,
We two made one. We no more two. True life be one. Rest in peace. Yang bermaksud dulu kita menjadi satu, berdua satu jiwa. Sekarang tidak berdua tapi tetap satu jiwa. Berehatlah dengan damai. Selepas kematian adik kembar dia, Jun kekal di penempatan hospital di Wales tu selama setahun. Kemudian akhirnya Jun dibebaskan. Jun meneruskan kehidupan dengan memulakan journey hidup yang baru. Dia mula bercakap dengan orang lain, mula bersosial, dan percakapan dia pun dah normal macam orang lain, walaupun masih ada pekat S menjadi tu kan. Tapi orang di sekeliling dia boleh faham dengan apa yang cuba disampaikan oleh Jun. Jun masih ada sampai sekarang dan hidup di samping keluarga dia dekat West Wales. Kisah The Silent Twin ni, Marjorie Wallace ada publish novel berkenaan kisah hidup Jun dengan Jennifer Gibbons ni, dan dah ramai juga sebenarnya YouTuber dekat luar tu yang cover kisah ni. Tapi kebanyakannya macam lebih menekankan The Silent Twin ni macam kisah yang creepy tau. Tapi bagi Carol, kisah The Silent Twin ni agak menyayat hati tau sebenarnya. Korang boleh nampak sendirilah kehidupan diorang ni pun agak tragik juga, sebab diorang dibuli hanya kerana diorang ni berbeza daripada orang yang lain. Apa yang kita dapat dari kisah ni adalah betapa besarnya impak atau kesan yang dialami oleh seseorang yang dibuli ni. Senang cerita macam ni lah, jangan kita pandang perbezaan ataupun kekurangan orang lain tu sebagai satu benda yang teruk tau, sebab kita tak tahu macam mana apa yang mereka lalui sebelum ni. Jangan sibuk cari kekurangan orang, tapi sebaliknya korang perbaiki diri korang dulu. Bukan korang je, Carol sendiri. So stop bullying demi kesejahteraan hidup bersama dan stop menghukum orang lain. That's all from Carol series. Stay safe. See you on next video. Assalamualaikum.